Hai, saya Jero Azrul dan kali ini kita bertemu dalam siri video pendek dan saya masih nak kekalkan pada konsep trendline pasal dalam konsep baby mastery ataupun dalam konsep iaitu relativity, fokus kita ialah kepada iaitu HLOC dan OC tu banyak kita tekankan pada konsep trendline dan juga baby mastery, tapi poin utama ialah saya nak pergi kepada iaitu HL tu, HLOC kan, hello kan. Jadi HL tu ialah high dengan low di mana kita nak bina trendline. Jadi kenapa saya tekankan trendline ni? Pasal saya berpandangan dan juga saya aplikasi dalam trading saya, ini merupakan salah satu yang sangat penting. Dan trendline ni dah tentu ada banyak definisi, contohnya daripada saya, daripada mungkin mazhab-mazhab lain, sifu lain dan sebagainya. Tapi poin utama saya ialah you boleh aplikasikan dan faham konsep asas. Dan sebenarnya kalau you ingat, dalam video-video lepas ada salah satu saya menyebut pasal trendline, MA, SNR dalam topik dia panggil grade trading. Kalau tak silap saya lah. Okay? Tapi pada masa juga kita nak pergi bukan semata angle tu, tapi macam mana penggunaan trendline, time frame mana yang sesuai dan macam mana kita nak lihat. Okay, baik. So, jadi sekarang ni saya akan tunjukkan dalam saya punya saya punya graf ni supaya you boleh nampak. Satu ialah you kena faham iaitu konsep trendline. Jadi trendline ni satu sudut iaitu you kena bagi tahu iaitu you kena tahulah, maksudnya satu ialah you kena jelas mengenai konsep H dengan L. High dengan low bermaksudlah kita nak high, low. Bermaksudlah kita nak ada at least minimum iaitu 2 titik. 2 titik, maksudnya 2 titik high, 2 titik high, kita sambung macam ni, ataupun low, kita sambung macam ni. Okey, macam mana nak tengok pelik kan? Okey, kita tengok dari segi kita punya chart dan saya akan pilih yang sinilah. Jadi nampak ni apa? Ini adalah gold. Dan mungkin juga saya boleh ambil yang lain lah selain pada gold. Mungkin Euro USD ke ataupun USD USD JPY ke, tak ada masalah. So kita boleh tengok. Okay. Jadi trendline ni pada pandangan saya kan guys. Saya sebenarnya secara personally saya guna daripada H1 sebenarnya bergantung kepada trading masa tu dan combination dipanggil iaitu confluence. Okay. Jadi apa yang saya dapat lihat lah dari segi konsep ni, kalau tengok dekat chart ni, iaitu satu perkara ialah trendline ni main peranan yang penting. Saya bagi contoh saya bagi contoh macam ni. Katalah kita ambil katalah saya nak trading sekarang kan. Saya nak trading sekarang. Jadi maksudnya sekarang, apa yang saya buatlah, saya akan buat trendline dulu. Satu, saya akan cari trendline yang support. Satu lagi, saya akan cari dipanggil ialah lower trendline, upper trendline dan juga trendline yang saya berpandangan ialah trendline resistance ataupun trendline support. Jadi dia ada definisi berbeza. Lower trendline, upper trendline, support trendline, resistance trendline. Walaupun sebenarnya pada asasnya, iaitu upper ialah resistance dan lower ialah support. Tetapi saya tidak memakai istilah macam tu. Jadi you kena clear. Jadi definisi kita berbeza. Okey, saya ambil contoh. Jadi bila saya ambil contoh, you boleh tengok ialah saya ambil salah satunya iaitu di sini. Saya ambil, okey, tengok satu. Ini satu trendline jelas Kenapa saya ambil lalu? Tak kira mana-mana guys. Tak kira mana-mana you nak ambil. Okey, nombor 2, let's say tapi dalam kes ni biasanya saya akan cari mana yang possible dekat. Jadi maksudnya lah saya ambil ini. 2 ni kaki ni dan sini. Jadi nampak tak? Kenapa apa yang saya masukkan possible dekat ialah di mana kedudukan, kalau you boleh nampak kedudukan price semasa tu dekat. Jadi yang dekat ni of course trendline yang pertama, padahal kita tarik tu nombor 2. Okey, trendline pertama tarik nombor 2. Apa maksud saya? Iaitu you tengok kat sini, saya ulang balik supaya jadi you boleh nampak sekejap Saya tukar ni dulu. Okey. So jadi sekarang ni apa yang saya nak nampak ialah, lagi sekali saya cuba screenshotkan ni. Okey, tengok kat sini, iaitu satu ialah you nampak. Yang ni pertama kita tarik, betul? Kita nampak satu. Tapi saya guna yang kedua. Pada sampai yang kedua ialah yang ni lebih dekat price dia. Jadi saya akan memakai ni sebagai satulah trendline saya. Yang ni yang nombor 2 lah. Jadi ini saya punya range. Jadi you kena faham ini konsep yang pertama. Okey, lepas tu pada sama juga. Kalau you lihat, iaitu satu lah maksudnya saya akan tunggu untuk zone buy. Dan satu lagi saya akan buat yang atas. Itu upper. Ini adalah dipanggil lower dan itu adalah upper. Okay, saya betulkan. Saya ambil itu upper trendline dekat sini. Saya akan nak tarik 2 ni. Dan saya akan dapat lihat lah ini langkah dia lah. Jadi boleh nampak ada 2. Jadi maksudnya itu range saya. Okey. Yang seterusnya lah apa yang coach masukkan dengan lower support. Okey, bagi saya ini namakan sebagai channel. Channel tu maksudnya ada lower, ada upper. Maksudnya market bergerak secara price structure di dalam kes ni kita boleh nampak trending sebenarnya guys. Dan ada pun sebenarnya ialah pembentukan seolah-olah untuk membentuk triple top ataupun head and shoulder. Okey, kita tengok pada weekly ataupun monthly, tengok trendline lebih besar. Okey. Kalau kita ambil trendline lebih besar, maksudnya sekarang dalam kes ni kita kena ambil high yang terdekat lah. Okey, ini kecil sangat tapi saya cuba untuk macam mana nak tarik pun. Tapi saya akan cuba tunjukkan secara keseluruhan. Satu. Lepas tu saya tarik dekat sini terus yang kita nampak ni kan. Ni kita nampak 2. Okey. Okey, sebab yang nampak tu height masa trendline tu adalah aktif yang terbaru.
Dan satu lagi lah kita boleh ambil high lagi satu kat atas tu. Nampak? Okay, high kat atas tu kita boleh ambil iaitu di sini. Dan jangan terlalu complicated sebab ada orang dia tarik-tarik dia sendiri pening. So apa saya nak buat, you pergi kat sini juga. Jadi you boleh nampak itu ada beberapa trend line. Jangan confuse, saya cuma nak tengok, saya nak tunjukkan you beberapa contoh. Dan tak semesti wajib kita kena ikut semua, kita boleh pilih salah satu. Kita tengok sini, kita patah balik pada daily. Kalau you perasan di daily, saya tak boleh kecilkan lagi lah guys. Dia tak nampak ke situ. Saya pergi pada weekly balik. Okay. Apa yang saya masukkan ni lah, iaitu kalau you perhatikan bermaksudlah dia akan berlaku di zon-zon tertentu. Jadi zon tertentu maksudnya lah, you tengok apa trend line tu berapa harga dia. Okay, contoh. Saya bagi contoh kat sini kalau you nak nampak. Okay, tengok. Di sini kita perhatikan, iaitu di sinilah tempat-tempat yang saya akan mencari potensi untuk sell dan di sinilah potensi untuk buy. Itu flow saya. Jadi kat sini ialah saya panggil reward zone saya. Okay, ataupun zone reward saya. Jadi ini yang saya akan ambil guys. Jadi maksud saya lah sekarang, apa point saya dari segi pembelajaran ialah you kena faham, iaitu di dalam pergerakan time frame semasa, dia akan membentuk market structure yang dikatakan sebagai iaitu upper dan juga lower. Bermaksud ialah dia akan membentuk iaitu upper trend line dan juga lower trend line berdasarkan dua titik yang minimum dan satu lagi ialah kita akan buka time frame besar di mana dia adalah resistance dan support. Jadi dua ni kita kena ambil kira sebenarnya. Kalau you tengok contoh juga range mungkin saya akan bagi pada gold, contoh pada gold, contohnya ialah ada yang saya decide buy sebenarnya sebelum ni. Dan ini adalah antara benda yang kita boleh lihat sebenarnya. Contoh, kalau kita ambil weekly, kita ambil weekly ni maksudnya kita tengok price tu dalam bentuk channel, kita akan panggil upper dengan lower. Kalau di dalam bentuk macam pada time frame besar, kita panggil support dan juga resistance untuk trend line. Okey, baik. Kita tengok kat sini. Satu, saya ambil ni satu. Okey, saya ambil ni satu. Okey, nampak? Dia sebenarnya berlaku trend line sebenarnya kat situ. Walaupun nampak kita nampak tak nampak sebenarnya. Okey, kalau lagi saya ambil lagi satu sebagai contoh, saya ambil dua yang terdekat. Yang paling latest, senang kita cari paling latest ataupun paling macam tadi saya bagi contoh. Kalau yang kedua dia merupakan terdekat. Padahal yang pertama kita buat dulu kan. Yang kedua tak lagi dekat. So cari yang mana dekat. Itu point dia. Okey, tengok. Dekat sini. Satu. Saya ambil yang ni pula kaki ni. Kaki dua ni. Dua kaki ni. Boleh pakai guys. Kaki dua ni. Kaki dua ni ataupun kaki macam ni. Boleh pakai. Tapi kalau you tengok betul-betul kaki yang kita pakai ni kalau you perasan. Kejap saya betul-betul tepat. You nampak tak sebenarnya apa yang berlaku dekat sini? Betul-betul you tengok. Cuba you tengok betul-betul. Iaitu ini adalah zone. Nampak? Zone buy. Walaupun sebenarnya market itu sedang bear teruk. Jadi ini adalah antara tempat yang kita mencari potensi buy. Ataupun kita tutup kita punya entry sell. Tu konsep dia. Jadi maksudnya coach, so macam mana seterusnya? Seterusnya ialah macam inilah. Kalau saya punya analisis, saya tengok senang je. Saya trend line ni memang wajib. Jadi saya nak you aplikasikan trend line dan tengok. Contoh, yang terdekat mana guys? Yang ni dengan ni. Nampak? Lebih kurang sama kan? You boleh sambung kan? Satu, dua. So maksudnya dekat range sinilah range trading kita nanti. Maksudnya saya biasa saya tak keluar topik lah. Kalau weekly keluar topik tu maksudnya saya tahu. Di sini kat sini range. Jadi range trading ni kena faham. Selain kita guna BB200, selain kita guna Stoch, selain kita guna TRZ dan sebagainya untuk tengok reversal zone ataupun chart pattern ataupun candlestick pattern, trend line adalah keutamaan. So please, iaitu amalkan trend line dan tulis kat bawah ni komen apa you belajar pasal trend line ataupun you nak faham lagi ada soalan dan sebagainya. Dan please juga like dan juga share video ni. Jumpa lagi, kita salam hormat dan salam. Drop the beat.